Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanbim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 43 daripada surah Al-Qalam. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 44 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 44 surah Al-Qalam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadal hadith. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang bermaksud, biarkanlah aku sahaja wahai Muhammad dengan orang-orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ancaman Allah Taala kepada mereka orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Kata Allah Taala, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Wahai Muhammad, kata Allah Taala, biarkanlah aku sahaja yang berhadapan dengan mereka. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan macam ni, wahai Muhammad, kau tak payah layan mereka tu. Biar aku saja yang layan mereka. Ya. Kalau Allah Ta'ala sebut macam ni, ini pertanda bahawa Allah Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Ya. Kalau saya boleh buat analogi begini. Ibarat ni ada bos. Bos ni dia punya pekerja. Pekerja ni dia sedang menghadapi masalah. Ya, mungkin dengan saingan mereka ataupun mungkin dengan customer dia, ya, atau dengan siapalah. Lalu bos dia kata, biar aku yang menghadapi diorang tu. Maknanya apa ini? Maknanya ini perkara yang besar. So, perbuatan mereka yang mendustakan Al-Quran adalah satu dosa yang amat besar. Sehingga kan Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Biar aku yang berhadapan dengan mereka. Tak payah engkau wahai Muhammad. Kalau yang berhadapan Allah dengan orang-orang yang kafir itu, maka sudah tentulah tidak ada kemenangan bagi mereka. Sudah tentulah mereka binasa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala. Para ulama kita mengatakan ayat ini menunjukkan betapa besar dosa orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Ya. Sehingga kan dikatakan oleh ulama kita, kullu ummatin uzzibat binaw'i azabin ala aidil malaikah. Setiap umat itu diseksa, diazab Allah Ta'ala mereka melalui perantaraan malaikat. Ya, seperti misalnya kaum Samud, itu melalui perantaraan malaikat. Allah Ta'ala menghantar angin kepada kaum Ad, itu juga melalui perantaraan malaikat. Qarun dibenamkan ke dalam bumi juga melalui perantaraan malaikat. Umat Nabi Lut alaihi salam dibalikkan Allah Ta'ala masuk ke dalam bumi itu juga melalui perantaraan malaikat. Illa man kadzdzaba bihadzal Qur'an.
melainkan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Faqad tawallallahu iqabahum binafsihi, maka Allah Ta'ala yang mengazab mereka dengan sendirinya. Allah sendiri yang langsung mengazab mereka. Sebab tu pada ayat Allah Ta'ala kata, fadharni, biarkan aku seorang, wa may yukadzibu bihadal hadith, untuk menghadapi mereka, orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu. Ya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan dekat sini apa azab yang Allah Ta'ala nak timpakan itu kepada mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya. Kata Allah Ta'ala, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan daripada arah yang mereka tidak mengetahuinya. Ya. Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka istidraj. Secara perlahan-lahan Allah Ta'ala tarik mereka ke dalam jurang yang sangat membinasakan, iaitulah neraka Allah Ta'ala, min haitsu la ya'lamun, sayangnya mereka tidak mengetahuinya. Ya. Maka Allah Ta'ala bagi mereka nikmat, Allah bagi mereka kesihatan, Allah bagi mereka kejayaan, Allah bagi mereka kekuatan. Tetapi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni kepada mereka bukanlah kerana ketaatan mereka, bukanlah kerana mereka beriman kepada Al-Quran, malah kerana keingkaran mereka. Allah Ta'ala bagi itu semua kepada mereka supaya mereka semakin banyak melakukan dosa, supaya mereka semakin maksiat kepada Allah Ta'ala, supaya mereka semakin kufur. Apabila itu telah mereka lakukan, maka dosa mereka pun semakin berat, dan itu menyebabkan mereka nanti mendapatkan seksa yang lebih berat lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kita bertanya-tanya dalam hati kita, ya. Mungkin bertanya dalam hati kita, mana lebih baik Allah azab mereka secara terus pada ketika itu, misalkan Allah matikan mereka, berbanding Allah buat istidraj kepada mereka. Allah biarkan mereka hidup dahulu dalam kesenangan, tetapi dengan bermaksud kepada Allah. Sebenarnya istidraj itu jauh lebih berbahaya berbanding Allah Ta'ala azab mereka pada ketika itu secara direct lalu mereka mati. Kenapa begitu? Sebab andai kata Allah Ta'ala turunkan kepada mereka azab pada ketika itu dan mereka menjadi binasa, maka dosa mereka hanya terhenti sampai di situ. Namun demikian, kalau Allah Ta'ala buat istidraj, Allah Ta'ala masih biarkan mereka buat dosa lebih lama, sehingga akan dosa mereka semakin banyak, dan apabila dosa mereka banyak, maka azab yang ditimpakan kepada mereka pun semakin berat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami buat kepada mereka istidraj, kata Allah. Kami tarik mereka perlahan-lahan ke jurang kebinasaan kepada azab, menuju azab Allah Ta'ala tu, min haitsu la ya'lamun, daripada sisi ataupun arah yang mereka tidak mengetahuinya. Tanpa mereka sedari, sebenarnya mereka sedang ditarik ke dalam jurang kebinasaan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, kita mesti berlindung kepada Allah Ta'ala daripada perkara ini, ya. Jangan kita tertipu menilai kehidupan dunia ini, ya. Jangan kita menyangka ada orang-orang kita lihat dia tak percaya dengan Quran, dia tak beriman dengan Quran, dia derhaka, dia tak mahu taat kepada Allah Ta'ala pun. Tetapi kita tengok dia punya kehidupan macam okey je, dia mana kaya, tak ada ujian-ujian berat yang menimpa dia, ya. Mungkin dia berjaya dan sebagainya. Jangan kita tertipu dengan itu, ya. Jangan kita tertipu. Silap-silap itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ada ungkapan para ulama mengatakan begini, laisal khaufu ayyuharrimaka wa anta tuti'uhu. Yang ditakuti bukanlah Allah Ta'ala tidak memberi nikmat kepada kita padahal kita dah taat, ya. Bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan kalau kita taat kemudian Allah tak bagi nikmat. Itu bukan sesuatu yang membimbangkan. Kita sembahyang, kita puasa, kita bayar zakat, ya. Kita rajin baca Quran,
Allah Ta'ala tak bagi kepada kita misalkan nikmat sesuai yang kita inginkan, itu bukan sesuatu yang membimbangkan. Apa yang paling membimbangkan? Innamal khawfu ayyu'tika wa anta ta'sih. Yang paling membimbangkan ialah Allah bagi kepada kita rezeki, Allah bagi kepada kita pelbagai nikmat, sedangkan kita bermaksiat kepada Allah. Ini yang paling membimbangkan. Kalau kita taat kepada Allah, kemudian Allah tak bagi nikmat kepada kita misalkan, itu bukan sesuatu yang membimbangkan. Biasa. Yang paling membimbangkan tu adalah dia buat dosa, dia sedang maksiat, dia kufur kepada Allah, dia tak percaya Quran, tak mahu baca Quran, tak mahu belajar Quran. Jauh hidup dia daripada Quran. Tetapi banyak nikmat yang datang pada dia. Ini jauh lebih membimbangkan. Kenapa? Kerana itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Sengaja Allah Ta'ala bagi kepada mereka nikmat itu supaya mereka semakin jauh daripada Quran, supaya mereka semakin bermaksiat, supaya mereka semakin banyak melakukan dosa pada Allah Ta'ala, yang pada akhirnya nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat daripada Allah Ta'ala. Ya? Ibnu Atha berkata, kullama ahdatsu khati'ah, setiap kali mereka buat dosa, buat kesalahan, jaddinna lahum ni'mah, kami bagi kepada mereka nikmat. Mereka buat satu kesalahan, dapat nikmat. Buat dosa, dapat nikmat. Setiap dia buat kesalahan, dia dapat nikmat. Ya? Tetapi wa ansaynahumul istighfara min tilkal khati'ah, tetapi kami buat mereka lupa daripada beristighfar sebab daripada keburukan yang mereka lakukan itu. Jadi setiap mereka buat dosa, Allah bagi nikmat. Nikmat ini membuat mereka lupa daripada beristighfar, lupa daripada meminta ampun atas kesalahan yang mereka lakukan. Ini bentuk istidraj, kata Ibnu Atha, ya. Qala Al-Hasan berkata, kam min mustadraj bil ihsani ilaih. Begitu ramai orang-orang yang mendapatkan istidraj dengan kebaikan yang Allah bagi kepada dia. Allah bagi dia banyak kebaikan tanpa dia sedari sebenarnya itu adalah istidraj daripada Allah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, nasbaghu alaihim an-ni'am wa nunsihim asy-syukr. Ya, kata beliau, istidraj itu kami sempurnakan kepada mereka nikmat. Banyak Allah bagi nikmat kepada mereka, tetapi kami buat mereka lupa daripada bersyukur. Akhirnya semakin bertambah nikmat, mereka semakin kufur, bukan semakin bersyukur. Maka kalau misalkan kita mendapatkan nikmat, ya, lalu kemudian nikmat itu membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, malah membuat kita semakin kufur, ya, maka itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita kena berhati-hati dengannya, ya, sebab itu adalah satu tipuan yang Allah Ta'ala buat kepada kita, ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini ancaman berat daripada Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran, ya, bahawa Allah Ta'ala yang akan berhadapan dengan mereka, dan Allah Ta'ala menyatakan azab yang Allah Ta'ala beri kepada mereka dekat dunia ini adalah istidraj. Allah bagi mereka banyak nikmat, ya, bahkan setiap kali mereka buat dosa Allah bagi nikmat, tapi tujuan Allah bagi nikmat ni bukan kerana Allah sayang dengan mereka, tetapi supaya mereka terlena dengan kehidupan dunia, supaya mereka lupa daripada beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan, supaya mereka lupa daripada bersyukur, akhirnya mereka semakin kufur kepada Allah Ta'ala, supaya mereka semakin sombong dan lain-lain sebagainya. Sehinggakan apabila mereka nanti mati, mendapatkan seksa api neraka yang amat berat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Inilah tipu daya, ya, daripada Allah Ta'ala untuk mereka-mereka yang menjauhkan diri daripada Al-Quran.
So, kalau kita ditanya macam mana nak menyelamatkan diri daripada istidraj ni, maka ayat ni mengajarkan kepada kita, kalau kita tak mahu mendapat istidraj, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan pernah jauhkan diri kita daripada Quran. Bacalah Quran, pelajarilah makna-makna Al-Quran, ikutilah kuliah-kuliah Quran, amalkanlah Al-Quran dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah tak akan bagi kepada kita istidraj. Tetapi kalau kita menjauh daripada Quran, sekalipun kita sihat, sekalipun kita berjaya, sekalipun orang memandang kita hebat dan lain-lain sebagainya, percayalah ini semua hanya istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membenamkan kita ke dalam azabnya yang amat menyakitkan. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Baik, ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, dan aku melanjutkan tempoh untuk mereka, sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur itu amatlah kuat. Ya, kata Allah Ta'ala, wa umli lahum. Ya, Allah Ta'ala bagi tempoh kepada mereka dalam keadaan mereka berdosa, dalam keadaan mereka kufur, dalam keadaan mereka tidak mahu taat kepada Allah, dalam keadaan mereka mengingkari Al-Quran, menjauhkan diri daripada Al-Quran. Wa umli lahum, kata Allah, aku tangguhkan kepada mereka, aku bagi tempoh kepada mereka. Allah panjangkan umur mereka, Allah bagi nikmat kepada mereka. Apa tujuannya? Liyazdadu ithman, supaya mereka terus menambahkan dosa mereka, dosa mereka, dosa mereka. Ya, kerana seburuk-buruk orang ialah man tala umruhu, orang yang Allah panjangkan umurnya tetapi buruk amalnya. Inilah manusia yang paling buruk. Allah bagi dia umur panjang tetapi dia banyak buat dosa. Umur itu dia gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Inilah kata Nabi seburuk-buruk orang. Jadi wa umli lahum, Allah Ta'ala bagi tempoh pada mereka. Allah biarkan mereka berdosa, Allah biarkan mereka bermaksiat dalam keadaan sihat, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan terkenal dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini semua bukanlah nikmat daripada Allah Ta'ala, melainkan tipu daya yang amat kuat daripada Allah. Maka Allah mengatakan inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu amatlah sangat kuat. Sehingga kan orang-orang yang berada dalam istidraj, dia tidak tahu bahawa dia sedang berada di dalam tipu daya Allah Ta'ala. Sebab kalau misalkan orang menipu kita dan kita tahu bahawa kita sedang ditipu, ya, itu bukanlah tipu daya yang hebat. Tipu daya yang hebat itu adalah orang ditipu tanpa dia sedari bahawa dia ditipu, malah dia menyangka bahawa kita sedang berbuat baik kepada dia. Orang yang mendapat istidraj begitu, dia tidak tahu bahawa Allah sedang menipu dia. Dia ingat Allah Ta'ala malah sayang dengan dia. Dia ingat malah dia lebih mulia berbanding orang-orang yang beriman. Mengapa? Sebab dia tengok harta dia banyak, umur dia panjang, badan dia sihat, ahli keluarga dia okey. Tapi dia tidak tahu ini semua adalah tipu daya yang amat kuat daripada Allah Ta'ala. Ya, sehinggakan dia tidak mengetahuinya sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka oleh kerana itu, kita jangan sampai masuk ke dalam perangkap istidraj ini. Kerana kalau dah masuk ke dalam perangkap istidraj ini, ya, kita tidak akan sedar bahawa kita sebenarnya sedang ditipu. Kita tidak akan tahu bahawa sebenarnya kita sedang berada dalam perangkap tipu daya Allah Ta'ala yang sangat dahsyat itu. Ya, so, oleh kerana itulah jangan sampai istidraj itu berlaku ke dalam diri kita. Usaha dia yang boleh kita lakukan adalah mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, imani dia, baca dia, amalkan dia, pelajari dia dan lain-lain sebagainya, semua yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Baik, kita teruskan ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Ya.
Pernahkah engkau wahai Muhammad meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan? Lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu. Ya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ya, kenapa sebenarnya mereka tidak mahu beriman kepada Al-Quran, menjauh daripada dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kerana Nabi meminta bayaran kepada mereka? Adakah kerana Nabi berdakwah kepada mereka meminta upah daripada mereka, lalu mereka tak mampu membayarnya sehingga akan mereka menjauh? Adakah kerana itu? Jawapannya tidak. Ya. Maka dekat sini, am tas'aluhum, apakah engkau meminta kepada mereka? Bukanlah sebenarnya Allah sedang bertanya, tetapi istifham dekat sini bermakna nafi. Ini sebenarnya Allah Ta'ala sedang menafikan. Maksudnya, laisa linufurihim anka, ya, mereka menjauh daripada engkau wahai Muhammad, mereka lari daripada engkau wahai Muhammad, bukanlah kerana engkau meminta upah kepada mereka sebabkan engkau sampaikan dakwah kepada mereka lalu mereka rasa berat. Bukan kerana itu mereka tak beriman. Bukan. Satu, Nabi Muhammad SAW tak pernah minta upah kepada mereka pun. Ya. Dan yang kedua, mereka jadi kufur bukan kerana Nabi melakukan itu. Bukan. So, kenapa mereka kufur? Kenapa mereka lari daripada situ? Ya, kerana mereka memang menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan kerana ada sesuatu yang Nabi minta kepada mereka. Tak. Nabi tak ada mintakan pun ganjaran daripada mereka atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya Allah Taala berfirman pada ayat 47, am indahumul ghaibu fahum yaktubun, atau adakah di sisi mereka perkara-perkara yang ghaib lalu mereka menyalin daripadanya untuk menentang ajaran peringatanmu, ya. Ini pun ayat 47 ni Allah Taala mengatakan, ya, bal indahumul ilmul ghaib, adakah mereka mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, ya. Fahum yaktubuna anhu ma yuhakkimu nabihi li anfusihim min annahum afdalum manzilatan indallahi min ahli iman, ya. Adakah mereka atau mereka ingkar, ya, mereka ingkar daripada engkau wahai Muhammad, adakah kerana mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, ya, adakah kerana mereka mengetahui tentang pengetahuan yang gaib, ya, lalu mereka menuliskan di sana, ya, di dalam perkara yang gaib ini maksudnya bahawa mereka lebih mulia berbanding orang-orang yang beriman, ya. Mereka ada pengetahuan yang gaib ke? Yang mana dalam pengetahuan yang gaib ini mereka tuliskan bahawa mereka orang-orang kafir ni lebih mulia berbanding orang beriman. Adakah sebab ini mereka menjadi tak beriman? Jawapannya juga tidak. Ya. Tidak ada pengetahuan mereka tentang yang gaib, ya. Tidak ada pengetahuan mereka tentang yang gaib. Dan tidak ada di sana dituliskan atau mereka tuliskan bahawa mereka lebih mulia berbanding orang-orang yang beriman. Tak ada. So, oleh kerana itu mereka ingkar, ya. Bukanlah kerana Nabi meminta sebarang bayaran kepada mereka dan bukan kerana mereka mengetahui ilmu yang gaib lalu di sana mereka menuliskan bahawa kedudukan mereka lebih tinggi berbanding orang-orang beriman. Bukan kerana itu semua. So, kerana apa mereka jadi kufur? Kerana hati mereka yang keras. Kerana memang mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya Allah Taala berfirman pada ayat 48, ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Maka bersabarlah wahai Muhammad menerima hukum Tuhanmu, dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan ikan ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan, ya.
Allah Ta'ala pada ayat ini perintahkan Nabi supaya bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kamu, wahai Muhammad, atas keputusan Tuhanmu. Ya. Bersabarlah atas keputusan Tuhanmu, atas hukum Tuhanmu. Apa keputusan Allah Ta'ala? Ya, keputusan Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala itu ada dua, kata para ulama. Yang pertama, hukmu qadri. Yang kedua, hukmu syar'i. Pertama, hukum takdir Allah Ta'ala. Keputusan-keputusan takdir Allah, ketentuan Allah Ta'ala. Hendak bersabar, wahai Muhammad. Ya, zaman dahulu, Allah Ta'ala menakdirkan orang-orang kafir itu hidup dalam kenikmatan. Sebab Allah bagi tadi kepada mereka istidraj. Maka Allah perintahkan sabar engkau, wahai Muhammad. Orang-orang kafir itu menentang dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, malah menyakiti baginda. Allah perintahkan fasbir, sabar. Itu satu takdir, ketetapan daripada Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, hukum Allah Ta'ala itu hukum syar'i, hukum syariat. Maka bersabarlah untuk menjalankan hukum hakam syariat itu. Ya. Fasbir li hukmi rabbik. Hendaklah bersabar, ya. Jangan cepat-cepat ingin mendapatkan hasil daripada dakwah itu. Ya. Adamul isti'jali fi intidhari nataij ad-da'wah ila Allah. Ya. Jangan terburu-buru, ya, dalam menunggu keputusan dakwah daripada Allah Ta'ala, ya. Sabar menunggu, ya. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh sahaja binasakan terus orang-orang kafir tu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, sebenarnya Allah Ta'ala kuasa sahaja memenangkan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam sejak daripada awal lagi. Ya. Tetapi Allah Ta'ala nak memberi ujian. Ya. Ujian sabar. Maka Allah perintahkan fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah atas keputusan Tuhanmu, atas hukum Tuhanmu, sama ada hukum takdir ataupun hukum syariat. Bersabarlah. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya, ini menjadi satu pengajaran kepada sesiapa sahaja yang berdakwah. Ya, kepada sesiapa sahaja yang berdakwah atau kepada sesiapa sahaja yang mengajak orang kepada kebaikan. Jangan kita terburu-buru nak mendapatkan hasil yang cepat. Jangan kita ingat bahawa sekali kita ajak orang semua ikut. Jangan kita ingat sekali kita ingatkan orang semua akan berhenti daripada dosa mereka. Tak, kita kena sabar. Mungkin untuk mengajak mereka kepada kebaikan tu kita kena ajak mereka berpuluh kali. Mungkin untuk mencegah mereka daripada kemungkaran tu kita kena ingatkan sampai berpuluh kali. Kena sabar. Ya, tak cukup sehari dua, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Dan itulah yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka masa dakwah Nabi itu sampai lebih kurang 23 tahun, bukan sekejap, lebih kurang 23 tahun. Dekat Mekah 13 tahun, dekat Madinah lebih kurang 10 tahun, 23 tahun. So kena sabar. Jangan kita ingat kita bagi tahu sekali orang pasti akan ikut. Kalau dia tak ikut terus kita marah, terus kita benci. Oh jangan. Kena sabar. Fasbir li hukmi rabbik. Bayangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja begitu kata Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang darjat kita tak ada bandingan langsung dengan Rasulullah? So kita kena lebih sabar. Cara berdakwah Nabi sudah tentu lebih baik daripada kita. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam sudah tentu lebih baik daripada kita. Ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam sudah tentu lebih luas berbanding kita. So tak ada bandingan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, untuk Nabi sahaja Nabi Allah Ta'ala sebut fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah. Kita mesti lebih lagi. Sebab kita dalam menyampaikan pun banyak kekurangan. Akhlak kita pun tak semulia akhlak baginda SAW. Ilmu kita pun tidaklah seluas pengetahuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci dia adalah kena sabar.
Maka kata Allah Ta'ala, wala takun ka sahibil hut, ya, janganlah kamu jadi seperti sahibil hut, iaitulah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Yunus? Idh nada wa huwa maqdum, ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan. Sebagaimana kita ketahui kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang disebut sebagai sahibil hut, ya, ataupun disebut dengan Zinnun dalam Al-Quran, ya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, lalu mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Yunus tak sabar. Nabi Yunus nak cepat-cepat supaya diturunkan azab kepada mereka. Nabi Yunus nak supaya cepat-cepat dibinasakan sahaja mereka, kerana mereka telah menolak dakwahnya. Maka apa yang berlaku? Allah bagi pengajaran kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, iaitulah saat dia pergi naik ke dalam satu perahu, kemudian jatuh, kemudian dimakan oleh ikan, sebagaimana kisah yang sudah sama-sama kita ketahui, ya. Apa punca tidak sabar dalam berdakwah? Ya, maka kita kalau ditolak orang dakwah kita, jangan cepat-cepat nak mendoakan mereka, ya Allah binasakan mereka, ya Allah hancurkan mereka. Ya, kita pun baru 2-3 kali berdakwah. Kita dalam berdakwah tu pun bukan luput daripada sebarang kekurangan. So oleh kerana itu kita kena sabar. Memanglah sabar ni bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah, tetapi itulah jalan yang mesti kita tempuhi. Itulah sikap yang mesti kita utamakan dalam mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hasil yang segera dalam berdakwah. Tak ada hasil yang segera. Dia mesti by proses, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kita kena sabar. Dalam berdakwah pasti akan ada penolakan, pasti akan ada penentangan. So kita kena sabar. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri sahaja ditolak, disakiti, dibuli, padahal baginda hanya mengajak mereka kepada kebaikan. So oleh kerana itu kita kena bersedia dengan keadaan ini, ya. Jangan kita terburu-buru, ya. Baik, seterusnya pada ayat 49 Allah Ta'ala berfirman, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil'ara'i wa huwa mazmum. Kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya, ya. Allah Ta'ala sebut pada ayat, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan daripada Tuhannya, ya. Seandainya dia tidak mendapatkan nikmat daripada Allah, seandainya Nabi Yunus alaihi salatu wasallam tidak mendapatkan nikmat daripada Allah Ta'ala, ya, maka nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya, ya. Apa nikmat yang dimaksudkan pada ayat ni? Ramai ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan nikmat pada ayat ni adalah Allah Ta'ala beri taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala beri taufik kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, semasa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tersebut, ya, beliau sentiasa berdoa, beristighfar kepada Allah dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. La ilaha illa ant, subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim. Itulah yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, sehingga kan baginda diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada ikan tersebut, ya.
Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 50. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Selepas itu Tuhannya memilihnya serta menjadikan dia dari orang-orang yang saleh. Maksudnya selepas Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus dan Nabi Yunus diselamatkan daripada perut ikan tersebut, fajtabahu, maka Allah Ta'ala memilihnya, ya, memilihnya untuk menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala balik, ya. Ibnu Abbas mengatakan raddallahu ilaihi alwahya wa syafa'ahu fi qaumihi, ya. Jadi selepas Nabi Yunus alaihi salatu wasallam selamat daripada ikan tersebut, maka Allah kembalikan kepadanya wahyu. Allah bagi dia balik semula wahyu, ya, dan Allah Ta'ala tolong dia dalam menghadapi kaumnya, ya. Kenapa? Kerana Nabi Yunus alaihi salatu wasallam telah pun menyedari akan kesilapannya. Oleh kerana itu Nabi Yunus alaihi salatu wasallam pun, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka taubat itu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menutupi apa-apa yang sebelumnya. Wa hiya min asbab istafa'illahi lil 'abd. Dan taubat adalah menjadi salah satu sebab Allah memilih hamba-Nya. Wa yaj'alahu min ibadihi salihin, dan Allah menjadikannya termasuk daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih, ya. Jadi masya-Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala tu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih itu bukanlah mereka yang tidak pernah sama sekali jatuh kepada kesilapan. Ya, mereka pernah jatuh kepada kesilapan, mereka pernah berbuat salah, tetapi mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan taubat itu dapat mengubah kedudukan kita daripada sebelumnya, ya. Taubat dapat menjadikan kita hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih dan menjadi kalangan orang-orang yang salih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Baik, pada ayat 51 Allah berfirman, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, sebenarnya Muhammad ini orang gila, ya. Baik, pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan wa iyyakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Kata Allah Ta'ala, hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkanmu, menjatuhkan kamu dalam pandangan mereka. Maksudnya ini kata para ulama, ya, wa iyyakadul kuffar hina sami'ul Qur'an yusibaka ayyuhar rasul bil ain. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa penyakit ain, ya, ditimpa penyakit ain disebabkan pandangan buruk, kemarahan daripada orang-orang kafir ketika mana mereka mendengarkan Al-Quran yang engkau bacakan, ya. Jadi saat Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka itu sangat benci, sangat marah, ya, di dalam hati mereka, sehingga kan kata Allah Ta'ala, pandangan mata mereka kepada engkau wahai Muhammad hampir-hampir menjatuhkan engkau. Dan ayat ini dalilun ala annal ain isabatuha wa ta'thiruha haqqun bi amrillahi ta'ala. Ya, ayat ini menunjukkan bahawa penyakit ain itu kesannya juga adalah benar. Jadi ada penyakit ain itu. Penyakit ain ini datang daripada pandangan mata orang yang sangat dengki kepada kita, yang sangat marah kepada kita, yang sangat bencikan kepada kita. So, oleh kerana itu jangan pernah tinggalkan untuk berlindung kepada Allah daripada penyakit ain, ya. Boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh baca itu, ya.
ataupun boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Boleh baca itu. Itu antara doa meminta perlindungan kepada Allah daripada penyakit ain, ya, pandangan-pandangan jahat daripada orang, ya. Wa yaquluna innahu lamajnun. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya dia Muhammad ini orang gila. Jadi saat apabila Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka, mereka sangat marah mendengarnya. Mereka sangat benci. Sehingga kan pandangan mata mereka itu hampir-hampir menyebabkan Nabi terkena penyakit ain, kata Allah. Bahkan mulut mereka berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Hanya kerana Nabi membacakan Al-Quran. Maka kata Allah pada ayat 52, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Padahal Al-Quran itu tidak adalah, hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Al-Quran yang dibacakan Muhammad itu bukan apa-apa. Dia hanya satu peringatan untuk seluruh alam ni. Itu saja. So sepatutnya tak perlulah mereka marah, tak perlulah mereka benci Nabi, tak perlulah mereka mengatakan Nabi orang gila. Kerana Al-Quran yang Nabi bacakan itu hanya peringatan untuk seluruh alam. Allah ingatkan kita melalui ayat-ayatnya. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, alhamdulillah kita dah selesai sehingga ayat 52, ayat terakhir daripada surah Al-Qalam, ya. So kesimpulan daripada kuliah kita pada hari ini, ya, ayat 44 surah Al-Qalam sehinggalah ayat 52 surah Al-Qalam ni, kesimpulan pertama adalah dosa mengingkari Al-Quran adalah sangat besar, ya. Sehingga kan Allah mengatakan Allah lah yang akan berhadapan langsung dengan mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran. Dan Allah menyatakan azab yang Allah akan timpakan kepada mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran dekat dunia adalah Allah akan buat kepada mereka istidraj, supaya mereka semakin terlena, semakin jauh bertambah dosa-dosa mereka. Dan Allah tangguhkan kepada mereka azab, Allah tangguhkan umur mereka, ya, supaya mereka semakin banyak berbuat dosa. Apabila nanti mereka mati, maka mereka akan mendapatkan azab yang amat sangat berat daripada Allah, kerana mereka telah menumpuk dosa yang sangat banyak. Pengajaran bagi kita, sentiasa dekatkan diri dengan Quran. Jangan pernah pisahkan kehidupan kita daripada Al-Quran. Kerana selama kita dekat dengan Al-Quran, insya-Allah kita akan selamat daripada istidraj, ya. Kesimpulan yang kedua, sentiasalah bersabar dalam berdakwah. Bersabarlah terhadap keputusan-keputusan Allah. Bersabar terhadap takdir Allah. Bersabar terhadap hukum hakam syariat Allah Ta'ala. Jangan kita terburu-buru, jangan kita tergesa-gesa untuk mencapai hasil daripada dakwah, ya. Jangan tergesa-gesa, ya. Jangan sampai berlaku kepada kita sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, sentiasa berhati-hati daripada penyakit ain, kerana ia adalah nyata dan benar adanya. So jangan lupa sentiasa mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, kemudian minta perlindungan kepada Allah, insya-Allah kita akan selamat daripadanya. Sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.